Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Kolej Universiti Insania kerana sudi untuk menjemput saya, memberi sedikit pengisian lah kepada semua pelajar dan juga tenaga-tenaga pengajar dan juga staf-staf sokongan yang berada di kolej ini. Saya akan cuba membuat sedikit pengisian di atas tajuk Bina Hati Cemerlang, dan saya akan bawa juga sedikit muhasabah diri. Ya, setakat kemampuan saya lah, bukanlah pandai sangat nak bagi kan, tapi saya cuba setakat apa ilmu yang ada pada saya, pengalaman hidup saya, saya cuba sampaikan dengan cara yang kita buat secara santai je lah, Dan sempena juga bulan yang mulia ini, kita memang kena banyaklah bermuhasabah diri, renung-renung balik, apakah kisah hidup kita yang lepas-lepas, apakah kita ni telah banyak menyedari kesilapan-kesilapan kita sendiri. Dan terlebih dahulu, sebelum kita muhasabah diri, kita cuba tengok tajuk yang disebut tentang Bina Hati Cemerlang. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, apabila kita sebut Bina Hati Cemerlang, maknanya ini adalah satu langkah yang baik untuk menyedari kedudukan hati-hati kita, status hati-hati kita. Jadi kita nak bina hati kita ni supaya jadi cemerlang. Dalam kehidupan kita, semua orang nak hidup cemerlang, betul tak? Semua orang mesti nak buat cemerlang, nak buat kerja mesti nak cemerlang, nak belajar nak cemerlang. Lagi apa lagi? Sebagai ketua keluarga nak jadi ayah yang cemerlang, nak jadi ibu cemerlang. Lagi nak jadi apa lagi? Anak yang cemerlang semua. Tapi kesemua tindakan yang kita cita-cita kita tu tidak akan tercapai kalau kita tidak mempunyai hati yang cemerlang. Kenapa penting kita sebut hati ni? Sebab hati ni dia melahirkan tindakan-tindakan kita. Kerana daripada hati kita ni biasa kalau kita sebut kita ada masalah ke, orang kata tanyalah pada hati kamu. Tanyalah pada hati. Semuanya orang kata hati-hati. Kalau kita ada masalah, problem ke apa-apa, tak ada orang kata tanyalah dekat otak kamu. Tak ada kan? Bahasa dia macam kesat sikit. Selalu akan dikata tanya pada hati. Jadi hati ni sebenarnya kita tengok terlebih dahulu, hati ni sebenarnya dia umpama raja kepada tubuh kita. Hati kita, sebab dia melahirkan apa tindakan kita. Hati kita ni umpama raja, akal kita ni umpama bendahara. Bendahara ni kiranya yang jaga soal-soal keuangan lah. Kalau keuangan apa semua ni, dia bendahara dipanggil kan. Jadi akal ni dia kontrol juga. Dia kontrol hati kita ni. Terdetik di hati, dia hantar mesej tu kepada otak kita atau akal kita, dan akal kita menterjemahkan kepada tindakan-tindakan kita. Jadi senang kalau kita rasa lapar, hati kita nak makan lah kan. Dia pergi mesej tu kat otak. Otak kata okey nak makan, awak pergi dapur cari makanan. Kaki kita pun berjalan pergi ke dapur. Maknanya kaitannya hati dengan akal ni dia berkait rapat. Dan nafsu itu sebenarnya musuh utama. Tapi nafsu ni bukan semuanya yang tak elok. Nafsu ni juga terbagi kepada dua. Ada nafsu jahat, nafsu baik. Tapi kalau orang yang kita tidak boleh kontrol nafsu, selalunya dia menjurus kepada perkara-perkara kejahatan yang tidak diredai Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, para ilmuwan berkata untuk membaiki dunia ni, baiki manusianya. Untuk membaiki manusia, baiki hatinya. Anda setuju tak? Nak baiki manusia ni, baiki hatinya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu menunjukkan betapa pentingnya soal hati ini, Dan kita lihat definisi hati cemerlang ni, apa maksud dia?
Keupayaan mengenal pasti dan melahirkan individu yang baik kualiti hatinya serta dapat memikul tanggungjawab kehidupan untuk kebaikan keluarga, masyarakat dan negara, bahkan untuk dunia. Jadi ini definisi hati cemerlang ni lah. Ya, sebab dengan hati yang cemerlang ni akan lahir individu-individu yang baik kualitinya. Kualiti hatinya melahirkan kualiti sikap-sikap dan tindakannya di dalam kehidupan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak tunjuk sikit gambar ni. Tengok orang ni hati dia cemerlang ke tidak agak-agaknya. Jadi orang macam ni sebenarnya hatinya tak tenteram, ya, orang yang hatinya tak tenang. Kita ni kenalah bersabar banyak, ada masalah bekerja, ya, kita kerja ni cabaran banyak kan, dugaan banyak, kita belajar pun banyak cabaran, banyak dugaan, ya, kesulitan banyak, sebagai kita kena sabarlah. Jadi orang yang ditunjukkan dalam gambar video ni, hatinya tu memang tidak berapa cantik lah. Ya, mungkin mudah rasa tertekan, mungkin dia rasa kerja yang dilakukan ini satu beban, ya. Tapi kalau kita sebagai pekerja, kalau kita sentiasa merasakan kerja kita itu sebagai satu ibadah, insya-Allah kita akan lebih merasa ketenangan, ya. Kita cuba mengatasi apa pun masalah dalam kerja kita, kita akan cuba cari jalan penyelesaian yang positif, yang elok, dan kita organize kerja lah, ya, sistematik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita tengok seterusnya, Rasulullah SAW ada bersabda, dalam tubuh anak Adam ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah seluruh anggota badan. Jika jahat, jahatlah seluruh anggota badan. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Ini Rasulullah dah beritahu dengan kita. Jadi maksud Rasulullah di sini, hati ni bukan organ hati kita, ya, bukan maksudnya daging seketul yang ada dalam dada kita ni. Maksud dia di sini, hati ni rohani kita, jiwa kita. Kita kena faham maksudnya. Jadi maknanya kalau kita mempunyai hati yang baik, insya-Allah akan lahir segala perbuatan, tingkah laku kita, sikap kita semua akan jadi baik juga. Tapi kalau orang tu hatinya, biasa orang kata hati busuk lah dia tu, kan? Kadang-kadang kita risau kan kalau ada orang macam ni ramai atas dunia kan, hati busuk. Kalau hati dia busuk, perbuatan dia, tindakan dia, percakapan dia, semuanya memang tak cantik lah. Akan lahir benda-benda yang tak cantik daripada hatinya. Jadi segala-galanya memang berpunca daripada hati. Itu sebab Rasulullah beritahu dengan kita, kalau baik, dia kata daging tu baiklah seluruh anggota badan. Tapi sebaliknya kalau jahat, jahatlah seluruh anggota badan. Ini Rasulullah dah beritahu kita. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Syu'ara ayat 88 hingga 89, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kita, ya, hari kiamat ialah hari yang mana tidak berguna harta dan sekalian anak pinak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi Allah dah beritahu kita dah, betapa pentingnya soal hati. Di hari kiamat besok Allah kata, aku tak pandang harta kau, kau ada Mercedes 5 biji ke, banglo 10 biji ke, aku tak pandang ni suruh anak kau ada 14 ke, tak pandangnya. Allah kata aku tak pandang, tapi aku tengok persembahan amalan kau. Persembahan amalan ni lahir daripada hati-hati yang baik. Kalau hati kita jenis hati yang memang cemerlang, insya-Allah kita akan melahirkan perbuatan, kita akan melahirkan amalan, ya, segalanya kita persembahkan kepada Allah dalam keadaan yang Allah redai, yang Allah suka. Allah kata, inilah persembahan yang aku kehendaki. Jadi di hari akhirat besok, itulah dia perhitungan antara kita apabila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, seterusnya, kalau kita kata hati yang sakit ni, ya, orang yang hati-hatinya sakit, ini simptom dia. Simptom dia serba sedikit lah, ya, simptom hati yang sakit ni banyak sebenarnya. Ini di antaranya, orang ni sombong diri, ya, sombong diri. Kenapa kita nak sombong? Ya, sombong ini milik Allah sebenarnya. Kita sebagai manusia yang kerdil ni, kita tak sewajarnya memiliki sifat sombong.
Sombong kenapa? Ada setengah orang dia orang kata sombong lah, action lah. Orang Kedah cakap action sombong lah. Kenapa sombong? Kenapa sombong? Oh, sombong sebab pangkatnya tinggi contohnya, ataupun dia sombong kerana dia seorang jutawan, atau dia sombong kerana anak-anaknya berjaya dalam pelajaran. Kita kena ingat balik, kalau rezeki, kekayaan yang kita sombongkan itu Allah nak tarik bila-bila masa saja, betul tak? Sekejap aja. Kalau sebagai kontraktor, berjaya dapat macam-macam tender kontrak, berjuta-juta lah harta dia, nak sombong buat apa? Kalau Allah nak jatuhkan perniagaannya sekelip mata je boleh jatuh bankrupt. Kerana Allah itu Maha Kuasa, Dia yang kontrol segala-galanya. Lagi nak sombong apa? Kerana saya seorang yang berilmu pengetahuan tinggi, saya ada 5 PhD contohnya. Nak sombong sangat dengan orang, cakap pun lain macam. Nak jumpa pun kena buat appointment. Cakap pun dah, saya nak jumpa saya, macam tu cakap dia kan. Jadi belagak sombong. Cakap ni pada asal taklah macam tu kan. Jadi kenapa yang nak sombong sangat? Kalau Allah nak tarik segala-galanya sekelip mata je. Anak-anak kita berjaya pun janganlah kita nak sombong, merasa sombong diri. Kalau Allah nak bagi tiba-tiba anak kita jadi cacat, kelu, tak boleh bercakap lagi, tak boleh, otaknya tak boleh berfikir, berfungsi, semua ini kun fayakun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa manusia ni ada yang memiliki sifat-sifat sombong begini? Sombong ni tak boleh. Dia adalah milik Allah. Manusia kita tak payah nak sombong lah. Jadi tuan-tuan, ada juga orang yang suka, ini tanda hati orang yang hatinya berpenyakit lah, hatinya tu sedang sakit. Ada orang yang suka bersangka buruk dengan orang. Sangka buruk, dia tengok orang tu mula mengata belakang-belakang. Sangka buruk, orang tu beli kereta baru, mana dapat duit ni, dah mula sangka buat cerita pula. Fitnah-fitnah macam-macam timbul. Dia tak tahu orang tu ambil pinjam dengan mak ayah ke apa duit dia kan. Jadi sangka buruk. Juga ada lagi orang yang suka sifatnya pemarah. Orang yang sifatnya pemarah, orang jenis dia kata hot temper, panas baran, juga adalah simptom orang yang hati dia sakit. Sebenarnya kita sebagai manusia ni, kita memang lemah. Kadang-kadang kita tak dapat menghadapi tekanan, kita mudah ada sifat jadi pemarah dan sebagainya. Pemarah ni kita cuba kontrol diri kita. Sebenarnya kita boleh didik sikap kita, boleh didik hati kita supaya kita ni jadi seorang yang penyabar, lebih tenang mengatasi masalah apa pun. Kita cuba lebih bertenang dan cuba banyak-banyak bersabar, orang kata kan. Jadi jangan cepat nak jadi marah, lepas tu mudah berdendam. Ada orang dia dendam dengan orang tu, dia kata tak apa, aku tak dapat kau, tak apa, besok jaga cucu kau aku kerjakan. Sampai macam tu sekali, Masya Allah, sampai ke cucu orang tu pula dia dendam. Jadi ini masalahnya manusia ni. Hipokrit lagi. Ada orang jenis hipokrit, depan cakap lain, belakang kita cakap lain. Ada kan? Ada macam ni kan. Bermuka-muka dua. Kemudian hasad, dengki. Mana pun tempat dia pergi, semua dia dengki orang tu, dengki orang ni. Ini semua orang yang jenis berpenyakit hati lah. Suka bermusuhan, lagi mementingkan diri, suka mengumpat. Ni lagi penyakit besar ni. Mengumpat ni lagi dosa besar. Kadang ada orang hobinya bercakap saja, mesti keluar cakap aja, apa saja yang keluar daripada mulut ni mesti adalah bentuk mengumpat orang. Ada orang yang macam ni. Dan biasanya suasana mengumpat ni selalu berlaku dalam kehidupan kita, di mana kadang-kadang kita berkumpul dengan kawan-kawan 5-6 orang, mula-mula cerita semua bagus, cerita elok, semua bagus, cerita pasal pelajaran, macam ni, ujungnya dah dia mengata pula pensyarah dia. Alah, dia tu kan gini-gini, gitu kan, ni mengumpat dah. Dia punya towards the end tu pergi penutupnya mengumpat. Selalu gitu. Jadi kita kena jaga, kerana kita ni selalu buat kebaikan, tetapi di penghujung selalu kita ni ada termasuk bisikan-bisikan syaitan.
Dia mengajak kita membuat dosa-dosa yang mungkin mula-mula kita tak sedar itu dosa, tapi sebenarnya dia cuba masuk ke dalam hati kita. Cakap orang ni, cakap cerita ni, cakap pasal ni. Jadi ini menjadikan kita manusia-manusia yang hatinya sakit. Selain itu, ada orang yang suka menipu, suka mencuri, bakhil, tidak bersyukur, dan menurut hawa nafsu. Dan yang paling teruk, hati yang sakit ni dia lalai mengingati Allah. Dia rasa dia akan hidup 1000 tahun. Dia lalai mengingati Allah, langsung tak ingat. Dengar orang azan pun tak kisah je. Dia tengok orang ramai-ramai pergi solat tarawih, tak kisah. Biar pergilah, dia nak pergilah. Saya buat dekat rumah je, dia kata kan. Alah kat rumah pun tak buat. Jadi yang ni masalah dia lalai mengingati Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini simptom hati yang sakit. Sebenarnya banyak lagi simptom hati sakit ni banyak sangat. Jadi kita tengok pula di antaranya simptom hati orang yang sihat ni. Simptom hati sihat ni pemaaf. Contohnya lah, dia mudah maafkan. Kalau ada berselisih faham dengan kawan-kawan tu, cepat maafkan. Tak ada nak ambil hati, tak ada nak simpan hati lah. Orang kata, alah tak apalah, itu benda kecil lah, tak ada jadi hal lah. Kita sedia maafkan. Dan kalau boleh, malam sebelum kita tidur, lebih berkat kehidupan kita. Sebelum kita tidur, kita maafkanlah siapa-siapa yang ada berbuat salah dengan kita, mengecilkan hati kita ke. Malam sebelum kita tidur tu, kita niatlah kepada Allah yang aku dah maafkan dia. Tapi dengan ikhlas hatilah. Rasa alah tak apalah, macam tu kan. Kita maaf. Dan juga simptom hati yang sihat ni suka menolong orang. Kita kena ada sifat suka menolong orang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita sebagai pelajar-pelajar kalau ada kesulitan kawan-kawan kita, kita bantu dia. Mungkin ada lecture yang dia tak faham, ataupun dia tertinggal lecture, dia terpaksa ambil cuti. Jadi kawan yang ni hadir, tolonglah, tolong kawan ni. Jadi maknanya kita tolong-menolong antara satu sama lain. Jadi kerana apa? Kita kena ada sifat tolong-menolong. Hari ni kita tolong dia, mungkin dia tidak balas kepada kita, tapi satu hari besok mungkin kita dalam kesulitan, ada orang yang datang tolong kita. Allah balas dengan cara begitu. Jadi kita tanamkan sikap tolong-menolong di dalam urusan-urusan kehidupan kita. Dalam bekerja pun macam tu juga. Jangan you jadi seorang yang selfish, pentingkan diri saja. Bos bukan suruh saya buat, bos suruh dia buat, apa pula saya nak susah-susah nak tolong dia. Dia siaplah dia punya kerja. Ada yang sifatnya begitu. Jangan. Kerana orang yang macam ni hatinya tak baiklah. Kalau boleh kita sama-sama tolong. Kemudian yang penting hati yang sihat ini amanah. Amanah bukan saja dalam kerja, anda juga kena amanah dalam apa saja peranan anda. Kalau anda sebagai pelajar, anda kena amanah dalam pembelajaran anda. Anda kena amanah dalam peperiksaan, tak ada meniru, tak ada tiru jawab, cari soalan peksa pula. Apa agaknya nak exam ni, agak-agak apa soalan nak keluar agaknya kan. Tiba-tiba dapat pula soalan bocor ke kan. Dah senang pula menjawab. Dah tak amanah lah tu. Sebagai ketua keluarga, anda akan ditanya besok di padang mahsyar, sejauh mana anda amanah sebagai suami, sebagai isteri, sebagai seorang ibu, sejauh mana anda memikul amanah itu. Apabila disebut saja amanah, bermakna kita akan ditanya di padang mahsyar. Jadi jangan pandang ringan soal amanah. Dalam bekerja, kadang-kadang orang terima rasuah. Terima rasuah kerana dia beranggapan alah tak ada siapa tahu pun, bos bukan tahu pun. Sebab kontraktor tu ambil dia punya nombor akaun saja, bukannya bagi duit selonggok depan atas meja dia, nyanya dia. Tak, dia tak buat macam tu. Sekarang orang kalau bagi rasuah, dia bukan buat macam tu. Dia minta nombor akaun saja cukup. You bagi mesej saja nombor akaun, tahu duit dah masuk dah 20,000, 30,000. Ataupun kadang-kadang dia beri rasuah dalam bentuk in kind. Dia kata macam mana? Pergi bawa melancong. Dia kata kontraktor tu kata bulan depan kan cuti sekolah, Cik Samad kan ada nak pergi melancong tak, saya sponsor.
semua in-house dia kata. Daripada tiket kapal terbang, hotel, everything. Bawa lah anak you 7 orang tu pergi Gold Coast, dia kata. Oh, seronok lah kalau dengar pergi melancong kan. Pergi semua sponsor. Tapi tujuannya apa? Make sure kontrak tu I dapat. Kan? Adalah habuannya. Tapi dalam keadaan biasa, adakah dia nak bagi kalau anda tidak ada kuasa? Sebab anda ada kuasa, maka dia sanggup buat macam tu. Kalau biasa-biasa, dia kenal anda tak ada apa-apa lah, anda ni dah pencen dah, ada dia nak bagi anda sponsor macam tu? Takkan ada. Ya, sebab ada udang sebalik batu. Jadi tuan-tuan, soal amanah ni penting. Dalam kita bekerja, besok anda sebagai pelajar, satu hari anda juga menjadi seorang penjawat. Ya, mungkin anda bekerja di kerajaan, pejabat awam, atau anda bekerja di pihak swasta, sebagai mana-manalah anda bekerja beriman. Anda makan gaji, anda terima gaji. Keberkatan rezeki itu kita nak tengok. Apakah rezeki yang kita dapat ni berkat ke tidak? Kita banyak menerima wang rasuah dan sebagainya. Keberkatan itu tak ada. Duit rasuah tu jangan bagi makan kepada anak isteri kita. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab ada menyebutkan, kalau kita beri makan kepada anak isteri kita daripada duit rasuah, darah dan daging yang tumbuh daripada punca yang haram ini, kalau kata rasuah ini haram lah, akan hanya layak menjadi bahan bakar api neraka. Adakah sanggup kita nak lempak anak isteri kita masuk dalam neraka disebabkan oleh perbuatan kita yang menerima wang rasuah tadi? Jadi ini semua berkaitan dengan soal amanah. Kalau orang yang amanah, hatinya sihat, dia akan tak terima ni benda-benda ni semua. Bagi offer macam mana lah, 2 juta, 3 juta, dia tak akan bagi. Ya, dia akan pegang amanah itu. Soal amanah ni penting. Ya, anda berjanji dengan orang macam mana? Anda berjanji nak bagi dia anda janjilah, kalau ni nanti besok saya akan tunaikan ni. Kalau anda tak laksanakan, tidak amanah namanya. Jadi yang ini kena jaga. Soal amanah anda akan ditanya besok di padang mahsyar. Kemudian tuan-tuan, kita juga sifat hati yang baik ini, kita kena sentiasa reda dan bersyukur. Jadi kita kena reda dan bersyukur. Anda dapat belajar dekat sini, kolej apa nama tadi? Insaniah, Kolej Universiti Insaniah. Alhamdulillah, syukur anda jadi pelajar di sini. Anda syukur tak? Ramai orang nak masuk sini tak dapat tau. Anda syukur tak? Macam diam aja. Begitu juga dengan tenaga pengajar, kumpulan sokongan dan sebagainya. Anda dapat bekerja di sini, ya, kita kenalah bersyukur. Ya, rezeki Allah bagi kita peluang. Kita dapat peluang bekerja di sini, syukur. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang nganggur, betul tak? Ramai orang tak ada kerja. Kadang balik daripada overseas pun ada bawa 3 gulung ijazah pun tak dapat kerja lagi. Masalah. Jadi syukur apa yang kita dah peroleh hari ni, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian bersangka baik. Ini mestilah macam tadi saya kata, orang yang hatinya sakit ni suka sangka buruk. Tapi orang yang hati dia baik, dia sentiasa bersangka baik dengan orang. Jangan duk nyangka-nyangka yang bukan-bukan lah. Kadang-kadang ada orang suka sangka itu, sangka ini. Tengok jiran sebelah, apa dia buat tu? Apa dia buat tu? Duk menjemuk leher kau main panjang dalam rumah. Duk mengintai orang sebelah buat apa? Kan? Orang tu tengah lap kereta, dia pula yang jealous tengok kereta orang tu. Orang tentang kereta baru, dia kata asyik lap dia tiap hari, dia kata. Macam tu pula. Lepas tu mengata macam-macam, ya. Sangka buruk kat orang, ya. Dan hati yang sihat ni sentiasa disenangi dan ceria. Anda kena jadi manusia yang disenangi orang. Jangan jadi manusia yang dimenyampah oleh orang. Ada perkataan tu, dimenyampah oleh orang. Senang dia kita tengok tanda dia. Kadang-kadang kan ada orang, dia pergi kepada satu kumpulan yang sedang berbual lah. Orang tu tengah berbual, 5-6 orang. Dia sampai kat situ habis semua bersurai. Kenapa jadi macam tu? Aku tengok tadi niat nak join, tiba-tiba semua orang dah bersurai pula. Maknanya orang tak suka kat anda lah. Anda tidak disenangi. Ya, jadi orang kata, dia dah datang. Jom, belah, cabut. Kan, ada kadang macam tu kan.
Apa sebab? Tapi kita ni minta lah supaya kita ni disukai orang. Ya, bukan nak populariti, tapi kita kena wujudkan supaya orang senang dengan kita. Dan yang penting tuan-tuan, anda mesti ikhlas. Ya, hati yang sihat ni dia sentiasa ikhlas. Ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam percakapan, ikhlas dalam apa-apa je lah. Apa yang dia buat semua ikhlas. Kalau tolong kawan pun ikhlas. Ya, dalam anda belajar, banyak benda yang anda kena membantu. Dia tak faham, anda tolong tunjukkan, ikhlas anda bagi tahu dia. Jangan anda bagi ilmu salah pula. Ya, jadi orang lecturer ajar lain, tapi anda sampaikan metod lain pula. Ada salah pula pemahaman dia. Jadi tak boleh, mesti ikhlas. Apa pun kita buat dalam kehidupan kita, kita mesti ikhlas. Ikhlas ni kita kena ingat satu, aku ikhlas kerana Allah. Ya, ingat aja, kita ni landasan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah. Kemudian hati yang sihat juga, anda kena sabar menghadapi cabaran. Ya, kita banyak cabaran dalam kehidupan. Ya, mungkin anda yang dah bekerja, dah berumah tangga, kadang-kadang ada anda cabaran apa? Financial, keuangan, cabaran. Ni baru 15 bulan, duit gaji dah habis dah. Dah tinggal sikit, bayar sana, bayar sini, bayar sana, bayar sini. Alamak, dah syok lah. Macam mana ni nak teruskan kehidupan? Nak minta tolong kat ayah, ayah duduk kat Johor sana. Nak minta dia SOS pun jauh sangat. Saudara mara pun semua ramai kat Johor, kat Melaka. Kita duduk kat utara ni, macam mana gaya ni? Jadi kadang-kadang putus akal juga bila masalah-masalah macam tu. Tapi anda sabar, insya-Allah. Ya, ada jalan penyelesaian. Kemudian hati yang sihat ni, orang yang hati sihat ni dia sentiasa mencari ilmu. Ya, sentiasa cari ilmu. Anda muda-muda ni carilah ilmu sebanyak mungkin. Bukan saja ilmu dunia, anda belajar sini memang ilmu dunia lah. Tapi yang penting ya, kita cari ilmu akhirat. Cari ilmu akhirat. Jangan kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Banyak manusia terlalai. Kita lupa nak cari ilmu akhirat. Ya, tauhid kepada Allah. Kita belajar juga ilmu fiqh dan sebagainya lah. Kita cari ilmu-ilmu ni, baca. Ya, baca kitab-kitab, belajar dengan orang, pengalaman orang, tanya. Kalau ada tazkirah di mana-mana masjid, surau, kita turut hadirkan diri. Sebanyak sikit, ada satu dua ilmu tu yang mungkin melekat dekat kepala kita, InsyaAllah. Ya, usaha cari ilmu. Dan juga kalau anda senang-senang membaca, baca bukan saja buku pelajaran anda, tapi anda membaca juga buku-buku tambahan, buku-buku yang boleh meningkatkan keimanan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena sering muhasabah diri. Orang yang hatinya sihat, dia sentiasa merenung diri dia. Dia sentiasa melihat diri dia. Dia sentiasa mengkaji, menganalisa sifat-sifat yang ada dalam diri dia. Muhasabah diri. Dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang masa, sepanjang detik dan saat, kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting, simptom hati yang sihat ni sentiasa menjauhi perkara haram dan syubhat. Ya, perkara haram dan syubhat kita jauhi. Ini orang yang hatinya sihat, dia akan terdorong untuk menjauhi perkara-perkara haram dan syubhat. Dia tidak menyertainya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat ya, hati dah cemerlang dah bagus dah. Tapi macam mana nak maintain ni? Nak maintain, orang kata, macam mana nak maintain hati yang sihat ni? Kita kena jaga perut kita, kita kena jaga mata kita, kita kena jaga mulut dan lidah kita. Ni semualah yang boleh, ya. Kalau kita tak awasi betul-betul, hati-hati kita ni boleh jadi parah. Tapi kalau nak jaga hati cemerlang ni, 3 benda ni anda kena jaga. Kalau nak menjaga perut, kita tengok Rasulullah SAW ada bersabda, makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kita ni macam mana? Makan sampai muntah belalah. Selagi tak mudah kenyang lah tu, makan lagi.
Sampai orang pula kata, berhenti cukup ke tu. Ribut petir pun berhenti, kau makan tak berhenti-henti. Kan makan mesti ya, kita lapar. Makan bila kita lapar, dan kita berhenti sebelum kenyang. Itu